Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita dalam video matematik tajuk wang, istilah-istilah penting. Sebelum pergi lebih lanjut, mohon semua like, share dan subscribe video ni supaya ianya dapat dikongsi dengan lebih ramai orang. Pertama, harga kos. Harga kos ialah harga yang dibayar oleh seseorang ketika membeli barang. Ia juga dikenali sebagai harga modal. Contoh, Ali telah membeli sehelai baju dengan harga RM10. Berapakah harga baju Ali? RM10. Harga kos dia ialah RM10. Okey, harga jual. Harga jual ialah harga yang dikenakan oleh seorang peniaga. Ali telah membeli sehelai baju dengan harga RM10. Kemudian dia menjual semula baju itu kepada kawannya dengan harga RM12. Berapakah harga jual baju itu? Ya, RM12. Untung. Untung ialah harga jual lebih besar daripada harga kos. Untuk cari untung, untuk mengira untung, harga jual tolak harga kos. Contoh, Ali telah membeli sehelai baju dengan harga RM10. Kemudian dia menjual semula baju itu kepada kawannya dengan harga RM12. Berapakah keuntungan yang diperolehi? Penyelesaian, harga jual kita RM12. Harga kos RM12, RM10, minta maaf. Jadinya untung harga sama dengan RM12 tolak RM10. Jadi kita untung RM2. Inilah keuntungan yang diperolehi oleh Ali. Rugi. Apa tu rugi? Rugi bila harga kos lebih besar daripada harga jual. Harga kos tolak harga jual. Ali telah membeli sehelai baju dengan harga RM10. Kemudian dia menjual semula baju itu kepada kawannya dengan harga RM7. Berapakah kerugian yang ditanggung oleh Ali? Okey, harga kos ni harga yang dia beli lah. Harga yang dia beli. Harga jual, harga yang dijual. Penyelesaian dia, harga jual kita RM7. Harga kos kita RM10. Rugi sama dengan RM10 tolak RM7 sama dengan RM3. Ali telah menanggung kerugian sebanyak RM3. Okey, diskaun. Diskaun ialah harga potongan. Harga potongan. Contoh, Ali ingin membeli sebuah jam dinding. Harga jam itu ialah RM50. Sempena promosi akhir tahun, ada diskaun sebanyak 20% terhadap harga jam itu. Kira jumlah wang yang perlu dibayar oleh Ali. Okey, untuk mengira ni kita ada dua kaedah. Kita tengok satu persatu. Penyelesaian kaedah 1, kita kira dulu 20% daripada harga dinding tu. Macam mana nak kira ni kita dah belajar dulu dalam tajuk peratus. Kita potong. Kita akan dapat RM10. 2 darab 5, 10. Okey, ini belum jawapan dia lagi. Ini ialah harga potongan. Inilah diskaun. Inilah harga yang dipotong. Jadinya RM50 tolak RM10 untuk mencari harga yang perlu dibayar. Harga asal tolak harga potongan. RM40. Ingat RM10 tu bukannya jawapan sebab dia nak yang perlu dibayar. Yang perlu dibayar harga asal jam tu RM50 tolak dengan harga potongan RM10. Jadilah dia RM40. Itu kaedah 1. Kaedah 2, kita perlu kemahiran peratus.
20% ni peratus potongan. Jadinya yang tak dipotong berapa? Yang tak dipotong ataupun peratus yang perlu bayar 80%. Macam mana nak dapat 80% ni? Kita kena tahulah kemahiran peratus. 100% tolak 20% sama dengan 80%. Okey, kita gunakan peratus 80 ni untuk mengira harga yang perlu dibayar. 80% darab 50, kira. Nanti kita akan dapat jawapan 8 darab 5, 40. Okey, jawapan dia sama saja, cuma kaedah dia, kaedah dua ni lagi pendek. Tapi kita kena mahir peratus lah. Harga diskaun 20%, maknanya ini yang dipotong. Yang tak dipotong 80%. Ini kena kita gunakan peratus ni terus darab dengan harga jam. Terus dapat jawapan. Tapi terpulang kepada semua nak pilih kaedah mana. Rebate. Potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas bayaran dibuat. Contoh, Azman telah membeli sebuah kipas yang berharga 100. Kipas itu ada rebate sebanyak 20%. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Azman? Dia lebih kurang macam diskaun, tapi dia tak guna peratus. Dia terus bagi nilai. Penyelesaian dia, jumlah perlu dibayar sama dengan harga asal tolak rebate. 100 harga asal, rebate kita RM20. Jadi yang perlu dibayar hanya RM80. Itu saja. Mudah kan? Saya pergi kepada seterusnya. Istilah penting dalam tajuk wang ni, bil. Bil adalah penyata bertulis tentang pembelian suatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Okey. Contoh, di sebelah adalah satu bil tidak lengkap tentang berapa barang yang dibeli oleh Encik Ahmad. Cari jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Ahmad. Okay, bil kita ni susu, gula, biskut. Gula ni dia tak kira lagi. Jumlah pun tak ada. Itu maksudnya tidak lengkap. Okay, penyelesaian dia, harga gula. Kita kira harga gula dulu. Harga gula ada dua unit. Satu unit RM2.5. Jadi RM5. RM5. Okay, kita letak dalam tu supaya senang nampak. Okay, seterusnya barulah kita cari jumlah semua. RM6 tambah RM5 tambah RM5 sama dengan RM16. Bil dah lengkap. Jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Ahmad ialah RM16. Siap. Itu bil. Okay, invoice. Maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan tentang jumlah bayaran yang perlu mereka bayar. Okey. Beza bil dengan invoice ni, invoice diberi sebelum. Bil diberi selepas. Okey. Ingat, invoice diberi sebelum bayaran dibuat dan bil diberi selepas bayaran dibuat. Aset. Dalam tajuk wang juga kita ada istilah aset. Aset adalah harta yang dimiliki seperti wang tunai atau harta benda. Contohnya wang tunai, rumah, kereta, emas dan lain-lain. Ini yang dimiliki. Liability adalah tanggungan keuangan atau hutang. Contoh, hutang rumah,
hutang kereta, hutang kad kredit dan lain-lain. Semua benda hutang-hutang ni, itu semua ialah liability, tanggungan. Cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan adalah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang diterima oleh perniagaan tertentu. Contoh, Encik Sidik telah bermalam di sebuah hotel di bandar. Harga untuk satu malam hotel tersebut adalah RM100. Hotel tersebut mengenakan cukai GST sebanyak 6%. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Encik Sidik? Penyelesaian. Harga bilik 100. Cukai GST 6%. Kita kena kira dulu lah. 6% darab 100 sama dengan RM6. Okey, RM6. Jadi yang jumlah perlu dibayar 100 tambah RM6 sama dengan RM106. RM6 itulah yang dikatakan cukai perkhidmatan. Okey, sekian.